Untuk itu, bagi memulakan acara, dipersilakan untuk semua sidang hadirin untuk mohon berdiri bagi kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Varsity kita. Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tunku Muhriz. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Ghafur, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Perubatan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hanita Othman, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan. Yang berusaha Encik Musidi Ahmad, Timbalan Pendaftar. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, ketua-ketua pusat, para tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kasih dan salam sayang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya, kekuatan, kesihatan dan kudratnya yang dikurniakan pada tanggal 12 Mac 2021 bersama 28 Rejab 1442 Hijrah. Kita semua dapat berkumpul di Auditorium Kompleks Pendidikan Perubatan Hospital Chancellor Tunku Muhriz pada pagi ini bagi tujuan Majlis Perhimpunan Kaki Tangan Hospital Chancellor Tunku Muhriz bilangan 1 2021. Kesempatan ini majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Pengarah hadir bagi menyempurnakan agenda utama majlis pada pagi ini.
Juga jutaan penghargaan dan terima kasih kepada barisan div-div kehormat, div-div jemputan dan seluruh hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang turut hadir secara fizikal dan juga secara maya di atas talian yang berada jauh di mata namun tetap sentiasa dekat di hati. Bagi meraihkan majlis pada pagi ini yang ringkas tetapi penuh bermakna sebagai pembuka wadah pemula perhimpunan pertama di tahun 2021. Terima kasih dan selamat bertamu. Sebagai pemakluman, perhimpunan pada pagi ini merupakan perhimpunan yang dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Antaranya, kita memastikan sentiasa aksesori tambahan kita berada bersama dengan kita, iaitu pemakaian penutup mulut dan hidung, penjarakan fizikal serta penggunaan mask sejahtera sepenuhnya dan sentiasalah membasuh tangan anda. Untuk itu, saya mohon dengan izin seluruh ahli jawatankuasa dan juga yang bagi Datuk untuk saya menanggalkan pelitup muka saya untuk meneruskan acara pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mengekalkan norma baru sebagai usaha berterusan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati dan merahmati majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama aminkan bacaan doa yang bakal dipimpin oleh Encik Hazrizal Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظمى وصفاتك العليا أن تبارك هذا المجلس وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تجمع بيننا على الخير والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. تقبل يا كريم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Hazrizal Hassan di atas bacaan doa sebentar tadi. Moga kita pada hari ini, hari Jumaat penuh barakah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang mati sekalian, rindu pasti menjengah. Sudah sekian lama tanpa bersua muka di dalam majlis seumpama ini, pasti ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama. Seterusnya, marilah kita singkap kembali aktiviti-aktiviti Hospital Chancellor Tunku Mukhlis dari hasil lensa dan titipan pihak-pihak yang terlibat untuk tatapan bersama. Bermula September hingga Disember 2020 dan Januari-Februari 2021. Kita saksikan.
Tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan, inilah tatapan yang boleh kita kongsikan bersama dengan seluruh para tetamu secara fizikal dan juga di atas talian FB Live sekarang. September hingga Disember 2020 dan juga Januari Februari 2021. Sebahagian daripada jutaan momen yang kita berjaya rakamkan. Sidang hadirin mati sekalian, Kabung Enau terbang skemah, terbang sekali dengan sigainya. Tinggi gunung, tinggi lagi harapan Datuk Pengarah. Harapan disampai dalam tutur katanya. Ucapan khas yang bahagia Datuk Pengarah Sultan Sultan Mukhlis meneruskan acara. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Sultan Sultan Mukhlis untuk menyampaikan ucapan pertamanya di perhimpunan pada hari ini. Persilakan. Izinkan saya membuka mas jauh lebih dari 1 meter. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Yang saya muliakan Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Ghafur, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Perubatan, Profesor Madya Dr. Anita Osman, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Diagnostik Farmasi dan Sokongan, Cik Mushidi Ahmad, Timbalan Pendaftar, ketua-ketua jabatan, para pegawai daripada Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis, para pensyarah Fakulti Perubatan dan juga para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini merupakan kali pertama saya berucap untuk Majlis Perhimpunan sebagai pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Tidak terlambat rasanya saya nak mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh warga HCTM. Dan saya harap tahun baru 2021 ini, walaupun kita bermula tahun baru dengan PKP, nampak ada sinar di hujungnya, di mana kita nampak perkembangan dari segi COVID-19 yang masih lagi merupakan limelight pada 2021. Harap dapat kita memperbaharuinya lah dan dapat mendapat sinar yang baru. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa yang mengadakan hari perhimpunan HCTM peringkat pertama tahun ini, terutama kepada Jabatan Pengurusan Persidangan dan juga kepada Jabatan Multimedia, kerana ini merupakan salah satu inisiatif dan kreativiti yang saya rasa kita bangunkan ya dengan norma baru semenjak daripada COVID. Kita perlu meneruskan tradisi perjumpaan kita bersama kaki tangan, tetapi dengan cara yang baru ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana saya lihat slide-slide pembentangan itu sebenarnya telah merangkumi keseluruhan syarahan ataupun ucapan saya. Mungkin saya boleh pendekkan ucapan saya sekarang. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada NAB Chancellor kita, Profesor Datuk Dr. Ikhwan Turiman, kerana telah melantik saya menggalas tanggungjawab untuk menerajui Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis daripada Profesor Datuk Dr. Hanafi Harun Rashid, bermula daripada 18 Januari tempoh hari. Dan saya menganggap bahawa pelantikan saya ini merupakan satu tanggungjawab yang saya perlu tanggung, dan alhamdulillah kita akan meneruskan aktiviti-aktiviti usaha-usaha untuk memastikan moto kita better, faster and friendly dapat diteruskan bersama. Dengan itu saya ingin mengucapkan penghargaan peribadi saya dan tahniah kepada Profesor Dr. Hanafiah selaku mantan pengarah HCTM yang telah dilantik sebagai Pro Net Chancellor Kampus KL bermula 1 Mac. Tidak juga saya ingin mengucapkan ucapan penghargaan saya kepada Profesor Datuk Dr. Rahman Jamal selaku Pro Net Chancellor pertama kita, dan saya anggap sumbangan beliau selama hampir 3 tahun lebih di Kampus KL ini dapat membangunkan Kampus KL seadanya. Dan saya harap Datuk Hanafi akan meneruskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Datuk Rahman
untuk menjadikan kampus KL ini suatu kampus yang lestari, yang lebih produktif di masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan tahniah juga kepada rakan-rakan saya, Prof Halim, Prof Anita, kerana telah dilantik semula selama 2 tahun untuk pelantikan semula. InsyaAllah saya rasa kita akan meneruskan kerjasama kita. Banyak lagi saya rasa projek-projek, usaha-usaha untuk memastikan taraf hospital kita ini dapat dipertingkatkan. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Profesor Datuk Dr. Ismail Sagap yang menggantikan tugas saya sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Surgery bermula 22 Februari. Walaupun banyak kaki tangan tertinggi yang hadir kepada kita, tetapi saya rasa hari ini juga merupakan satu hari yang sedih untuk saya. Kerana sedih dan gembira ya, sebab satu gembira sebab kita ada sister hospital. Secara rasmi hospital pakar kanak-kanak telah diserahkan kepada kita daripada syarikat konsesi pada Disember lepas dan diketuai oleh Profesor Prof Dr. Syed Zul. Cuma saya berasa sedih kerana perkhidmatan pediatrik terpaksa perlu dipindahkan ke sana. Jadi secara tak langsung kita kehilangan sebahagian daripada jiwa kita. Yep. Dan dengan pembukaannya HPKK itu juga kita kita meredakan pelepasan rakan-rakan kita ya dari pelbagai fungsi dan pelbagai perkhidmatan untuk bertugas di HPKK. Tetapi bagi saya ini merupakan satu pemindahan yang produktif kerana harap perkhidmatan pediatrik dapat dipertingkatkan dengan ada fasiliti yang baru di sana lah. Dan insya-Allah saya rasa masih ada juga lagi rakan-rakan pediatrik kita yang akan kekal di sini ya. Prof Chia, NICU saya difahamkan masih akan berada di sini untuk menyokong perkhidmatan obstetrics dan saya difahamkan Prof Chia personally pun akan berada di sini untuk meneruskan perkhidmatan. Dan sebagai usaha untuk kita kata bila yang patah akan tumbuh kembali kan semua, dan insya-Allah kita akan menggunakan fasiliti-fasiliti yang ada di tingkat 4 di mana selepas pembinaan pediatrik itu untuk membangunkan satu projek baru yang akan saya umumkan selepas inilah. Sepanjang beberapa bulan untuk 2021 dan 2020 ni saya ingin mengucapkan tahniah kerana ramai kaki tangan kita telah dinaikkan pangkat dan juga terdapat mencapai kejayaan warga HCTM dari segi aktiviti penyelidikan dan juga aktiviti perkhidmatan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada mereka yang telah diberi peluang tersebut dan saya harap mereka akan meneruskan kejayaan tradisi HCTM ya. Walaupun tahun 2020 baru meninggalkan kita, saya rasa tagline kampus kita Better, Faster dan Friendlier ini telah dapat dipertingkatkan. Selama 3 tahun bermula daripada Profesor Datuk Dr. Hanafiah yang mewawarkan konsep BFF ini merupakan teras untuk kita mempertingkatkan perkhidmatan. Dan alhamdulillah sekurang-kurangnya selepas 3 tahun kita terapkan di dalam perkhidmatan kita banyak kejayaan dan perkhidmatan yang dapat kita pertingkatkan ya. Kita dapati bahawa kepuasan pelanggan kita makin meningkat. Pembuktiannya adalah kalau melalui Jabatan Kualiti dapati bahawa for the last few years surat penghargaan lebih diterima berbanding dengan surat-surat teguran ataupun penambahbaikan. Bagi saya surat penghargaan itu merupakan satu tanda yang menunjukkan bahawa perkhidmatan kita secara tidak langsung telah meningkat. Dan saya harap ini dapat diteruskan untuk masa hadapan dan juga dengan adanya usaha-usaha ini kita dapat mempertingkatkan lagi perkhidmatan kita. Bermula 2018 juga saya rasa kita telah memulakan proses penukaran atau penggantian peralatan dan aset-aset perubatan di hospital kita ini. Untuk pemakluman pada peringkat itu sebanyak hampir 40 juta kita telah gunakan untuk penggantian peralatan
Dan alhamdulillah saya dimaklumkan oleh kewangan sehingga 2020 hampir 100% peruntukan itu telah digunakan sepenuhnya untuk penggantian peralatan. Walaupun telah digunakan dengan penggantian peralatan, dan untuk makluman ya, penggantian peralatan perubatan ini tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan sebab dia consider DE ataupun Development Expenditure, dan penggantian ini kita menggunakan sumber dalaman. Usaha-usaha penggantian ini kita akan teruskan untuk tahun ini untuk memastikan perkhidmatan kita tidak terjejas dan akan mempertingkatkan aktiviti. Tetapi alhamdulillah dengan usaha kita menggantikan peralatan-peralatan ini, apa yang nyata kita dapati penjanaan hospital kita ini meningkat berbanding dengan sebelum ini. Kami dapati bahawa hasil laporan daripada kewangan, peningkatan dari tahun ke setahun meningkat hampir 15% berbanding dengan 2018 hingga ke 2020. Jadi target kita tahun ini kita nak mengekalkan sekurang-kurangnya prestasi kita tahun lepas atau mempertingkatkan prestasi. Sebab cabaran utama again sehingga kini kita masih lagi mengekalkan aktiviti klinikal kita hanya sekadar 50% disebabkan oleh PKP. Jadi saya harap bermula bulan 4 April nanti kita boleh mempertingkatkan aktiviti klinikal dan secara tak langsung meningkatkan penjanaan kita. Ya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kualiti secara peribadi kerana mereka telah membantu menjalankan proses audit kualiti sistem pengurusan kualiti kita MS 9001 pada awal ujung bulan lepas dengan jayanya. And then ini merupakan satu norma baru ya, proses audit semula ini di mana dilakukan secara maya, dan alhamdulillah saya dimaklumkan oleh ketua audit daripada SIRIM dan mereka telah mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada setiap kaki tangan yang terlibat dalam audit tersebut. Dan ingin saya umumkan, saya ingin ucapkan tahniah kerana kita telah berjaya melepasi pengauditan semula MS 9001 dengan jaya, dan inilah julung-julung kalinya kita tidak mendapat teguran besar ataupun NCR ya. Walaupun kita jangka akan ada terdapat satu atau dua, tetapi trend penurunan NCR ni sebenarnya telah berlaku 3 tahun lepas. Cuma kita juga terkejut ataupun surprise bila mendapati bahawa tiada NCR. Itu satu kejayaan untuk kita semua. Cuma walaupun NCR 0, OFI masih ada lagi teguran kecil selama sebanyak 7 komen. Itu juga satu yang membanggakan. Tetapi ini bukanlah merupakan bermakna kita boleh berehat. Sebenarnya ini merupakan satu permulaan untuk kita bekerja lebih keras, memastikan kalau boleh NCR tidak wujud langsung di hospital ini ya, tidak wujud. Tetapi itu perlu kita perlu kita pastikan. Jadi untuk memastikan penambahbaikan ini, saya rasa beberapa usaha yang kita akan lakukan. Antaranya adalah penambahbaikan proses kerja. Saya sentiasa menyatakan di sini, walaupun dari segi infrastruktur, dari segi governance kita mungkin kukuh ya dengan kekuatan kaki tangan yang sedia ada, tetapi urus takbir kita perlu diperkemaskan supaya bila kita memperkemaskan urus takbir, kita dapat mempertingkatkan produktiviti. Sebab itu kalau kita lihat, alhamdulillah dari segi talent kita banyak kaki tangan kita telah dapat mendapat jawatan tetap, dinaikkan pangkat. Saya rasa itu usaha-usaha yang baik oleh sumber manusia memastikan bahawa talent kita dapat dikekalkan, dan juga kita memberi insentif kepada mereka lah. Dan saya ucapkan terima kasih secara peribadi kepada Encik Mursyidi kerana dengan tanggungjawab beliau dan khidmat beliau telah memastikan urus takbir ini dapat diperkemaskan ya. Tetapi ada juga kawasan-kawasan area urus takbir yang saya rasa perlu dipertingkatkan seperti latihan ya, kewangan dan juga beberapa aktiviti-aktiviti perkhidmatan ya yang kita telah bangunkan dan perkemaskan. Antaranya saya rasa sehingga kini untuk 2021 penggunaan sistem online on-call yang kita bangunkan semenjak 2 tahun lepas ini telah dipraktikkan sepenuhnya. Alhamdulillah benda itu telah berlangsung
dengan jaya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim sumber manusia, kewangan dan technical team PTM kerana membantu melicinkan proses ini. Dan insya-Allah saya difahamkan mereka BSM bercadang untuk menambah baik dan membawa perkhidmatan ini ke sistem online allowance kerja lebih masa untuk kaki tangan yang lain. More challenging, tetapi saya rasa dengan kemampuan mereka, saya yakin mereka akan dapat melakukannya dengan baiklah, ya. Dan juga dengan COVID berlaku, dengan fasa kedua COVID yang kita bangunkan bulan Disember, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaki tangan yang telah menyokong usaha-usaha kita. Antara penambahbaikan semenjak fasa kedua COVID yang kita telah bangunkan adalah kita telah bangunkan pusat penempatan sementara ataupun COVID Bay, temporary COVID Bay untuk Jabatan Kecemasan. Ini untuk memastikan pesakit-pesakit COVID yang sebelum dinaikkan ke ward diletak di ward sementara sebelum dinaikkan. Dan kita telah memperbaiki atau menaik taraf perkhidmatan swab untuk pesakit kita dari segi PCR ataupun RTK. Jika dulu kita buat di pelbagai tempat di fasiliti kita telah bangunkan sistem drive-thru dan dia telah berjalan dengan efisiennya selama beberapa minggu, dan juga beberapa penambahbaikan, ya, yang kita telah bangunkan. Selain daripada itu, kita juga telah untuk berkaitan dengan COVID, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana kita telah berjaya diperuntukkan pembelian darurat dan surat kelulusan saya dapat baru Isnin lepas. Kita dapat suntikan tambahan sebanyak 8.1 juta untuk penggantian peralatan, untuk pembelian peralatan pakai habis seperti PPE dan juga untuk peralatan reagent, yang kita gunakan. Itu satu suntikan yang saya anggap sangat bermakna untuk kita di zaman yang susah ni. Dan alhamdulillah saya rasa KPT pun amat maklum mengenai keperluan itu dan mereka telah membantu. Saya rasa alhamdulillah itu dapat membantu sedikit sebanyaklah. Berkaitan dengan usaha-usaha penambahbaikan juga, saya difahamkan oleh prasarana dan rancangan Malaysia ke-11, ya, terdapat lebih kurang 4 atau 5 projek yang telah hampir selesai dari segi proses SST ataupun kontraknya dan akan dijalankan. Some of the projek dah jalan. Antaranya adalah penggantian alat-alat hospital seperti di CSSD, ya, boiler kita, autoclave kita, penambahbaikan sistem kabel elektrik, penambahbaikan sistem pipe air ataupun bekalan air kita dan juga penambahbaikan sistem chiller kita untuk aircon. Itu semua sedang berlangsung dan diharapkan dapat diselesaikan dalam tempoh setahun juga, saya difahamkan. Dan juga berita terbaru untuk pemakluman ahli-ahli jabatan dan juga ahli hospital, dan kita telah menerima satu projek di bawah rolling plan pertama RMK 12 di mana kita telah diperuntukkan 42 juta untuk menaik taraf perkhidmatan kecemasan kita. Jadi kita telah diperuntukkan 42 juta untuk renovation untuk jabatan kecemasan kita secara total, ya, bukannya sikit-sikit. Jadi projek ini dijangka akan berlangsung hampir 5 tahun dan projek ini akan dilakukan oleh JKR dan in fact semalam pegawai JKR yang bertanggungjawab telah berjumpa kami dan telah membuat perbincangan awal dan insya-Allah kita akan kickstart projek ini bulan depan. Dan saya telah memberi arahan, bukannya cadangan, memberi arahan SST, surat serah tugas pada kontraktor pada hujung Disember ini, iaitu dalam masa setahun. Terkejut jugalah, saya rasa pengarah JKR tu dia kata jarang berlaku kontrak besar macam ni boleh lulus selesai dalam masa 6 bulan, tapi dia kata dia cuba. Saya rasa bila cuba tu is good enough lah. Yep. Sebab saya kata sedemikian, even projek 300 bedded Unimas, ya, mereka hanya baru serah SST semalam dan mereka mengambil masa hampir 24 bulan hanya untuk selesaikan tender award. That's too long. Sebab tu kita kata kalau dapat selesaikan kita punya projek ni dalam masa 6 bulan untuk serah
tugas kepada kontraktor, that's a big achievement. Dan juga saya rasa penambahbaikan yang paling ketara, alhamdulillah saya harap ini dapat mengurangkan risiko kepada kaki tangan kita, terutama dalam musim-musim hujan, ya, musim tengkujuh di mana banyak kereta-kereta kaki tangan kita kena banjir, ya, di parking di blok parklinkle tersebut. Kita telah menerima tapak parking bertingkat di belakang di asrama pelajar tu yang boleh menempatkan hampir 800, saya rasa 700 ke 800 kenderaan, ya. Kita telah menerima dan kita telah guna pakai fasiliti itu bermula daripada bulan Disember. Alhamdulillah. Saya harap saya difahamkan oleh fasiliti bersepadu penggunaan tapak tersebut hampir 110%. Tak tahulah macam mana 10% orang parking tu. Cuma sekarang ni masih ada lagi konsesi seperti syarikat-syarikat tol. Kita masih lagi tidak mengenakan charge perkhidmatan atau charge maintenance. Tetapi saya difahamkan kemungkinan besar kita akan mengenakan charge facility bermula bulan depan, saya rasa. Saya rasa proses kerja itu akan dibangun oleh PTM dan fasiliti bersepadu. Tetapi saya pastikan di sini kepada kaki tangan dan rakan-rakan, parking yang kita charge parking yang kita akan kenakan tu adalah sangat nominal dan kosnya adalah untuk memastikan penampungan perkhidmatan. Tetapi yang pasti jika kita meletakkan kenderaan di situ, keselamatan kenderaan akan lebih terjamin. Dari segi keselesaan mungkin tak kena panas dan sebagainya, dan paling penting risiko seperti banjir insya-Allah tak akan berlaku lah. Jadi saya harap kaki tangan dapat bekerjasama dengan proses inilah. InsyaAllah saya rasa by awal April kita akan mula efisienkan benda tu. Yep. Okey. Selain daripada BFF, saya difahamkan dengan visi baru daripada NAB Chancellor kita, di mana beliau cuba menerapkan konsep falsafah teras, iaitu talent, ethics, revitalize, agile dan soul kepada warga-warga UKM. Dan falsafah ini juga kita akan guna pakai untuk memastikan penghantaran perkhidmatan kita berasaskan kepada semangat teras yang dibangunkan. Saya rasa tidak susah untuk kita menerapkan semangat teras ini, dan bila saya lihat secara kasar, banyak perkara itu sebenarnya telah kita bangunkan, cuma penakrifannya belum ditafsirkan lagi, ya. Antaranya seperti talent, pengambilan kaki tangan, kita telah melengkapkan hampir keseluruhan peruntukan pengambilan kaki tangan. The last exercise yang kita buat recently adalah pengambilan seramai 18 orang pegawai perubatan dan pakar, ya. Kita telah habiskan vote, ya, Cik Musyidi, saya difahamkan. Dan menariknya untuk pemakluman, ya, setakat ni hanya HCTM saja di kalangan PTJ di universiti ini dibenarkan menghabiskan 100% vote. Kebiasaannya kalau ikut konsep pendaftar di Bangi, diorang tak benarkan kita penuhi 100%. Selalunya 90%, ya, Cik Musyidi, setahu saya. Tetapi di HCTM melihatkan keperluan, kita berjaya mendapat kelulusan memenuhi 100% vote. Dan saya difahamkan oleh BSN juga untuk kaki tangan pegawai perubatan, kita akan ada lagi beberapa belas vote baru untuk 2021. Dan juga kita juga mempunyai vote-vote lain yang seperti kaki tangan sokongan dan pelaksana, ya. Dan insya-Allah saya telah memberi mandat kepada BSM supaya kalau boleh tahun ini kita penuhkanlah vote-vote tetap, dan kalau ada pegawai kontrak yang masih ada kontrak itu, kita cuba carikanlah pos-pos tetap untuk mereka, sebab terlalu lama some of them memegang pos kontrak, ya. Jadi untuk talent saya rasa tidak ada isu. Kita memang ramai pakar-pakar kita, pegawai pelaksana kita yang mempunyai talent, ya. Dari segi etik saya rasa budaya kerja adalah penting, kerja secara beretika, berintegriti dan juga lebih transparent. Dan kita punya pelanggan ramai, pelanggan sama ada pesakit kita, pelajar-pelajar kita, kaki tangan kita dan juga vendor-vendor kita. Jadi kita perlu mempunyai satu budaya etik yang lebih kukuh untuk memastikan perkhidmatan lebih terjamin
supaya mereka dapat perkhidmatan kita kepada mereka dapat dipertingkatkan, ya. Revitalize, banyak yang telah dilakukan, saya tak perlu nak tambah sini, mungkin beberapa komponen penting je saya nak bangunkan di sini. Satu, revitalize on the prasarana, kita telah bangunkan untuk psikiatri di bawah projek Prof Anita dan telah berjaya, dan saya difahamkan projek hidroponik kita dah hampir 6 bulan Anita, berjalan. In fact dah ada 3 harvest sayur-sayur yang telah dijual secara sukarela, ya, kepada kaki tangan. So saya rasa itu usaha yang produktif lah untuk kaki tangan kita dan pesakit kita, kan. Kalau tidak, sebelum ni bila saya datang kerja, saya lihat pesakit psikiatris kita, kan, psikiatri kan sebagai part of their social rehabilitation, kan, tanam sayur, tanam pokok mangga dekat tepi jalan, dekat tepi sana tu, kan. Saya rasa tak menarik. Jadi dengan ada hidroponik, keadaan lebih terkawal lah. Dan kalau you all notice, ya, kita telah melengkapkan proses menaik taraf lobi utama kita. Kita lihat vertical gardens telah dibangunkan, AV facilities pun telah dibangunkan, dan pintu automatik pun telah ditukar, dan pondok pengawal yang di hadapan tu, ya, pun telah dikeluarkan. Jadi untuk menunjukkan bahawa kita lebih menerapkan konsep lebih terbuka. Saya harap itu dapat dipergunakan. Satu lagi saya rasa tambahan yang perlu kita letak, satu, I would say, visitors couch. Warna pun warna glamour. Nanti you all tengoklah warnanya. Saya harap by minggu depan, Anita, kita akan dapat melihat benda itu. Dan satu lagi prasarana yang paling besar yang saya rasa yang nampak saya rasa ini adalah projek saya panggil Revitalize tingkat 4. Tingkat 4 kebanyakannya adalah perkhidmatan pediatrics, dan jika perkhidmatan pediatrics berpindah ke HPKK, kita secara pengurusan secara dasarnya telah bersetuju untuk mengubah konsep tingkat 4 tu kepada konsep kita akan jadikan daycare center. Sebab kita tidak ada daycare center yang proper di facility kita. Apa yang kita akan bangunkan adalah daycare facility bersepadu, di mana perkhidmatan daycare, perubatan, surgery, onkologi, dan yang lain-lain macam rehab pun mungkin kita akan bangunkan di situ. Dan mungkin advance, saya difahamkan ada kemungkinan besar kita pertimbangkan advanced fertility center kita pun akan berada di situ. Jadi kita akan adakan satu konsep yang baru untuk daycare center. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita move up everything ke tingkat 4, ruang lobi utama banyak ada peluang-peluang untuk penambahbaikan, dan salah satu yang kita akan bangunkan di lobi utama, terutama di ward facility daycare yang available, membangunkan patient-centered area. Apa yang saya masukkan di sini adalah jika sekarang ni kita lihat pesakit kita, ya, jika ingin memohon borang JPA, mereka ke kaunter perkhidmatan di tepi itu, alhamdulillah di ground floor. Tetapi kalau nak minta bantuan kebajikan, terpaksalah cari lift, nak cari ruang perkhidmatan kaunter tu di tingkat 3, ya. Kadang-kadang mereka lost, pergi mortuary baru jumpa, barulah dipindahkan, sebab lokasi lift tu sangat tersorok sedikit, ya. Even kalau nak pergi ke unit maklumat kesihatan untuk rekod perubatan, kadang-kadang mereka lost. Rezeki baik jumpa saya bawa lah mereka. Kadang-kadang mereka sebab tak tahu, kan, lift itu banyak. Jadi apa yang kita perancang adalah kita akan buat satu patient-centered area, di mana semua perkhidmatan akan ditempatkan di situ. Apa yang pesakit perlu, mereka datang ke situ untuk menyelesaikan semua urusan mereka. Saya rasa itu nampak menunjukkan bahawa kita lebih peka atau cakna kepada kebajikan mereka lah. Tapi projek ni bukanlah satu dua bulan, will take sometimes, ya. Dan saya rasa yang paling utama yang saya nak bangunkan di sini adalah dari segi saya rasa MSQH, ya. Sekarang ni MSQH akan untuk makluman, projek tingkat 4, projek ini akan diketuai atau disediakan oleh Prof Halim sebagai pengurusi task force. So dia punya timeline pun 6 bulan to deliver. 3 bulan. Dia pendekkan. Saya bagi 6 bulan, dia kata 3 bulan. Alhamdulillah, thank you Lip. Dan satu lagi projek besar yang kita akan dah on the pipeline dan telah berlangsung pun, cuma kita akan materialize adalah projek untuk
melihat keperluan dan kapasiti kita sebagai untuk mendapat penarafan MSQH under Prof Hanita. Gap analysis saya difahamkan telah selesai dan pembentangan akan dibuat kepada pihak pengurusan dan insya-Allah saya rasa kita akan bergerak ke penarafan MSQH di bawah naungan pimpinan Prof Hanita, dan task dia untuk next 2 years ni kita dapat MSQH, itu aja. Lain tak ada dah. Sebab yang lain semua dia dah settle. Kira dah settle entah. Okey. Untuk agile, saya tak nak bincang perkara agile sebab saya rasa agility semua tu memang telah dibuktikan. Even pagi ini merupakan satu aktiviti agility di mana pasukan-pasukan daripada facility yang dapat membangunkan perhimpunan kita secara maya berbanding fizikal, dan saya harap ini dapat diteruskan, ya. Alhamdulillah, saya gembira benda ini berlangsung, ya. Dan juga untuk soul, itu satu lagi, ya. Soul saya rasa adalah satu walaupun ini perkara kelima, tetapi saya rasa itulah yang paling penting sepatutnya. Jiwa UKM. Itu jiwa UKM, jiwa HCTM perlu ada. Sebab saya rasa dengan semangat itu barulah kita dapat memperkukuhkan organisasi kita. Dengan semangat itu juga kita dapat memastikan kebajikan kaki tangan kita terjaga untuk pegawai-pegawai profesional, dan juga dengan semangat itu juga kita akan dapat memastikan kita akan beroleh kejayaan. Semangat rakan bersama, semangat bekerjasama itu perlu diterapkan, dan semangat prihatin juga perlu dibangunkan juga, ya. Saya rasa hampir itu saja pengumuman saya, dan cuma sini saya ingin memaklumkan beberapa saya rasa pengumuman lah yang mereka kata saya mesti maklumkan. Satu, mengenai sistem program vaksinasi. Alhamdulillah, program vaksinasi kita telah berjalan selama lebih 2 minggu. Saya maklum banyak hiccup. Ada kata yang tertinggal nama, ada kata yang terlepas dan sebagainya. Tetapi saya ingin meyakinkan para petugas kita, saya akan pastikan frontliners kita mendapat bekalan vaksin 100%. Frontliners, ya. Jadi bila saya kata frontliners, berdasarkan kepada definisi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga kita pastikan bahawa vaksin yang dibekalkan kita digunakan 100%. Sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat menggunakannya 100% tanpa pembaziran, dan itu merupakan KPI yang diberikan oleh KKM kepada semua pusat pemberian vaksin. Dan berita baik, kalau jika ada kegusaran daripada ketua jabatan yang selalu call saya mengatakan kaki tangan you all dapat lambat minggu keempat, kan, katanya berisiko tinggi. Saya ingin maklumkan sini, kita telah diberi kebenaran oleh KKM untuk menambah baik sistem penghantaran vaksin untuk mereka yang disenaraikan dalam minggu keempat akan diberi pada minggu hadapan sepenuhnya. Jadi untuk dos pertama akan selesai pada minggu hadapan, dan saya jangka minggu hadapan kita akan memberi hampir lebih kurang 1,200 orang kaki tangan frontliners. Jadi dan kita dapati juga ada juga kekosongan yang akan berlaku sebab ada kaki tangan kita yang tak dapat diberi vaksin sebab isu kesihatan dan sebagainya, dan kita akan pastikan mereka yang nama mereka so-called tertinggal tu, kita akan pastikan mereka mendapat bekalan vaksin untuk minggu depan. Kita telah memberi mereka ikut keutamaan, dan jika masih lagi yang tidak dapat dipenuhi, kita telah menghantar nama mereka kepada KKM untuk dos tambahan. Kalau diberi, kita akan teruskan fasa pertama ini. Kalau tidak, kita telah memasukkan mereka ke dalam fasa kedua. Dan insya-Allah saya difahamkan kita juga akan menjadi pusat fasa kedua untuk pemberian vaksin. Sehubungan dengan itu, saya ingin memohonlah harapan saya sebagai usaha untuk menyokong kerajaan, di mana saya harap kaki tangan kita dan juga keluarga, ya, sebab frontliners tidak melibatkan keluarga, hanya melibatkan kaki tangan, ya. Daftarlah di MySejahtera untuk vaksin fasa kedua dan fasa ketiga. Kita perlu menyokong usaha ni, ya. Saya harap kalau boleh keseluruhan yang layak
kaki tangan kita mendaftar MySejahtera melalui MySejahtera atau saluran-saluran yang dibenarkan. Yep. Dan juga berkaitan dengan COVID juga saya dimaklumkan oleh Datuk Harun bahawa penalti untuk mereka yang tidak mendaftar melalui MySejahtera, bukan untuk vaksin, penalti untuk mereka jika tidak mendaftar MySejahtera di mana-mana premis, jika mereka masuk ke tempat-tempat yang ini akan dinaikkan daripada 1,000 ke 10,000 Cik Arun, kali untuk yang kali kedua lah. Basically mereka yang degil yang tegar, saya harap you all dapat mengelakkan perkara ini berlaku lah. Di facility kita memang banyak scanner, kod scanner tu, all you need to do bila datang tu scan aja within 5 seconds, dalam masa 5 saat saja. Jadi sebab kita tak nak nanti kan ada pula lawatan mengejut daripada pasukan petugas pemantau, dan bila mereka buat checking, kita tengok ada ramai kaki tangan kita yang tak mendaftar through MySejahtera. Dan selain daripada kaki tangan, saya sebagai pentadbir juga perlu memberi jawapan. Saya harap semua dapat memberi kerjasama. Dan yang terakhir saya lagi daripada kebajikan, Jabatan Kebajikan, kita dimaklumkan bahawa tabung kebajikan kita semenjak COVID hampir susut. Antaranya disebabkan oleh pengecualian bayaran sewa parking, yang menyebabkan sebab charge parking yang kita dapat daripada sewa kita hantar terus ke tabung kebajikan. Tapi tahun lepas pengecualian parking hampir 6 bulan kepada vendor ataupun syarikat. Jadi kita berkurang hampir beberapa ratus ribu juga untuk sumbangan kepada pesakit-pesakit kita. Jadi Jabatan Kebajikan Pesakit telah mengambil inisiatif untuk menggalakkan kaki tangan kita untuk memberi bantuan sumbangan kepada pesakit-pesakit kita. Yang cara yang mudah adalah melalui potongan gaji secara tetap bulanan. Bantulah mereka. Walaupun kita rasa sedikit sumbangan, insya-Allah akan secara dapat membantu mereka untuk mendapat rawatan terbaik. In fact, berita baik saya dapat pagi ni ke semalam, Pon Seraya hantar ada kaki tangan kita sanggup menderma beribuan ringgit untuk membantu tabung kebajikan pesakit. So saya rasa siapa yang mampu tu kita bantulah secara tak langsung. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah memberi sumbangan, dan seperti biasalah kalau dah beri boleh tambah lagi, insya-Allah. Dengan itu akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga kerja yang menjayakan majlis pada pagi ini. Dan marilah kita berdoa agar negara kita terus aman dan makmur, dan marilah kita berdoa agar pandemik COVID ini dapat dikawal sepenuhnya pada tahun ini, dan kita dapat meneruskan aktiviti harian kita seperti biasa walaupun dalam normal baru. Dengan itu saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Pengarah di atas ucap pertama beliau pada tahun ini untuk Majlis Pimpinan yang pertama tahun 2021. Sidang hadirin majlis sekalian, umum semua mengetahui telah menghampiri setahun negara kita malah seluruh dunia sedang berperang dengan musuh yang tidak kelihatan, COVID-19. Hampir segenap pelosok dunia lumpuh dan memudaratkan umat manusia tanpa belas. Sejak awal PKP diperkenalkan pada tahun 2020, Barisan Pasukan Hadapan HCTM melakukan yang terbaik tanpa mengeluh. Saban hari, kita menantikan perutusan demi perutusan, pengemas kinian kadar kes jangkitan, info terkini tentang kes dalam rawatan, meninjau pula kes memerlukan bantuan pernafasan, juga melihat kepada jumlah kesembuhan dan paling merisaukan apabila berlaku juga peningkatan dalam kes kematian. Saban hari juga, seluruh umat manusia mendambakan sesuatu keajaiban dan kekuatan menentang penularan pandemik ini. Dahagakan semangat juang untuk terus menang dan doa terhenti
Akhirnya, pada 21 Februari 2021 yang lalu, vaksin diimpikan menjejaki bumi Malaysia ini. Bertemakan Lindung Diri, Lindung Semua, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan pada tanggal 24 Februari 2021 menjadi pemula penerima dos pertama pada hari yang bersejarah. Bekalan vaksin tersebut untuk menjadi kesinambungan program imunisasi di lokaliti sekitarnya. Semestinya HCTM juga tersenarai sebagai pusat perubatan yang menjadi sebahagian program imunisasi kebangsaan dan telah memulakan program imunisasi pada 1 Mac 2021 yang lalu dan masih berlangsung pemberian dos yang pertama. Untuk itu, sebagai tatapan semua, bersempena majlis perhimpunan ini, marilah kita saksikan lakaran kenangan yang telah didokumentasikan sebagai detik bersejarah kepada Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Tayangan video kumpulan pertama dan terawal penerima vaksin COVID-19 di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Kita saksikan bersama. Persilakan. Today is the day when the vaccination program for HUKM started, and because my name is on the top of the list, and of course before I came today I felt a bit nervous, but in the end the vaccination process went on smoothly, and I'm happy to receive my first dose of the Pfizer vaccine. Kita punya program vaksinasi akan berlangsung selama 8 minggu dan jumlah kaki tangan yang akan divaksinasi seramai 4,134 orang. Dan program ini akan berlangsung secara berperingkat dan insyaAllah semua akan dapat vaksin Pfizer. Dengan mengambil vaksin, sekurang-kurangnya saya akan melindungi diri saya. Dan jika saya mengalami jangkitan COVID-19, mungkin tanda-tanda jangkitan tidak seteruk berbanding dengan mereka yang tidak mengambil vaksin, terutama orang-orang yang berumur. Mereka mungkin akan mendapat jangkitan yang teruk dan perlu dimasukkan ke hospital untuk rawatan lanjut kerana keadaan mereka boleh menjadi kritikal. Sebab itu dengan pengambilan vaksin, kita melindungi diri kita, kita juga melindungi semua. Demikian tadi tayangan video kumpulan pertama dan terawal penerima vaksin COVID-19 di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis dan juga menjadi cabang untuk program imunisasi kebangsaan yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tanggal 24 Februari 2021 yang lalu. Terangnya api di Tanjung Andas nampak di laut kapal belayar, sayang dan kasih boleh dibalas, budi dan jasa tidak mampu kami bayar. Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk program imunisasi Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Sekali lagi, suka saya untuk menyebut nama jabatan tersebut kerana inilah mereka antara task force yang diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk merealisasikan program imunisasi Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Pihak pengurusan Hospital Chancellor Tunku Mukhlis melalui komunikasi korporat dan juga unit kawalan infeksi mengetuai program vaksinasi, Jabatan Farmasi, Jabatan Pengurusan Kejawatan yang menyediakan barisan vaksinator, pasukan klinik warga yang telah ditempatkan dalam ruang vaksin untuk emergency rescue team, Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Intensif semestinya persediaan ruang vaksinasi untuk dos yang pertama, Jabatan Teknologi Maklumat yang menyediakan untuk sistem-sistem yang digunakan dalam ruang tersebut
Jabatan Keselamatan, Prasarana, Jabatan Multimedia dan Penyiaran dan juga tidak lupa pasukan sukarelawan dari pelbagai jabatan-jabatan di Hospital Chancellor Tun Mukhriz. Tidak kurang pentingnya jabatan-jabatan dan individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Hospital Chancellor Tun Mukhriz. Terima kasih dan terima kasih. Difdi kehormat yang dimuliakan, dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, maka selesailah sudah majlis perhimpunan kaki tangan Hospital Chancellor Tun Mukhriz bilangan 1 2021 pada pagi ini. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bersama-sama menjayakan majlis pada pagi ini, khasnya kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Pengarah Hospital Chancellor Tun Mukhriz dan semua difdi kehormat serta seluruh para tetamu yang sudi hadir di majlis yang penuh bermakna pada pagi ini, sama ada secara fizikal atau berada di atas talian melalui FB Live HCTM dan juga YouTube HCTM. Dan saya mendapat feedback ramai sedang menonton di YouTube dan juga FB Live. Satu perkembangan yang terbaik untuk kita mulakan majlis perhimpunan seperti ini yang menggunakan dua medium yang berbeza pada masa yang sama. Untuk itu, saya mewakili seluruh ahli jawatankuasa mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi pada jawatankuasa yang terlibat, barisan teknologi maklumat, penyiaran dan juga Jabatan Multimedia dan Penyiaran, dan semestinya tidak lupa juga pasukan daripada Fakulti Perubatan yang turut sama-sama berada di kerusi sana untuk memastikan setiap perjalanan seremai yang pada hari ini berjalan dengan baik, dan ini mungkin pengalaman yang pertama bagi mereka untuk acara syarahan Perdana Profesor yang akan diadakan tidak lama lagi. Dan akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kekurangan kami sendiri. Kami hanya mampu merancang dengan cita-cita, tetapi Allah menentukan perancangan manusia pasti dengan cinta. Untuk itu, sebagai tanda penghargaan dan kenangan yang akan terus diabadikan sebagai penyeri lensa tahun 2021, mohon kerjasama para hadirin yang berada di tempat duduk kanan dan kiri untuk bergerak ke bahagian tengah bagi acara sesi fotografi dan kita mematuhi penjarakan fizikal. Dipersilakan.